واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infak, untuk sama-sama kita melihat kepada bahagian yang kedua daripada halaman yang ke-8 pada ayat yang ke-52 hingga ayat 54 pada hari ini bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Khabar Ustaz? Alhamdulillah, Al-Fadil Safas sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Safas, masya-Allah. Kita hari ini nak masuk pada sambungan kisah Nabi Musa, betul, ya, Bani Israel yang kita yakin bahawa sebenarnya bila disebutkan Bani Israel ini bukan sekadar Bani Israel teruk kan, sebenarnya Bani Israel ini adalah sebahagian daripada kita sebenarnya, ya. Mereka adalah orang beriman, nabinya Nabi Musa, dan kalau kita ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga ada pelajaran yang perlu kita ambil daripada Bani Israel. Jika tidak, maka Bani Israel sifat-sifatnya itu akan berulang kepada kita, kecuali apabila kita mengambil panduan daripada Al-Quran. Mari sama-sama kita mulakan sesi kita pada hari ini dengan doa kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan sinopsis bagi 3 ayat yang kita dalami pada hari ini. Daripada ayat yang ke-52, sifat kasih sayang Allah terhadap kaum Bani Israel dengan mengampunkan mereka. Apakah yang diampunkan? Itu yang kita akan perhatikan pada ayat 52. Dan kemudian pada ayat 53, turunnya kitab Taurat bagi menghalang ataupun melawan kepada kebatilan. Ya, ini yang kita akan lihat sebagai salah satu nikmat yang diberikan pada Bani Israel. Kemudian pada ayat 54, cara bertaubat kaum Nabi Musa, ya, iaitu apabila mereka sudah terlibat dengan satu amalan syirik, iaitu mengambil lembu, ya, emas sebagai sembahan. Bagaimana mereka bertaubat? Ini yang kita akan lihat bersama pada hari ini. Mari sama-sama kita baca ayat 52 hingga 54, dipimpin Al-Fadil Ustaz Tarmizi. Sila Ustaz. Terima kasih Al-Fadil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa khabar ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bertemu bersua kembali pada hari ini, dan pastinya Ustaz, kita tak berdua pada saat ini. Kita ditemani oleh sahabat-sahabat kumpulan Nurul Jannah, section 24 Shah Alam. Kampung Safas. Semua sihat, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi berkunjung dan bersama mengimarahkan majlis ilmu pada hari ini dalam My Quran Time. Tak lupa Ustaz Fas, kumpulan bersama dengan kumpulan Istiqamah. Kumpulan Istiqamah kita yang senantiasa mengisi masa dan juga mewarnai My Quran Time bersama, menelusuri setiap ayat bersama kami, insya-Allah. Alhamdulillah. Kita pun nak ajak Ustaz, ya, semua sahabat-sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan yang berkelapangan untuk sama-sama hadir menuntut ilmu secara langsung di studio ini. Moga-moga satu hari nanti kita dapat bersua, insya-Allah taala. Kita nak mulakan bacaan di ayat yang ke-52 sehingga ayat yang ke-54. Ayat 52, 53 itu alhamdulillah dia satu baris sahaja, tapi ayat yang ke-54 3 baris Ustaz, panjanglah. Jadi jom kita cuba tengok macam mana pengawalan nafas kita, pengawalan waqaf dan juga ibtidak. Moga-moga bacaan kita bacaan yang baiklah, insya-Allah taala diterima Allah. Kita nak mula dulu dengan bacaan Murattal Bayyati. Bacaan Murattal Bayyati, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ثم
عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada ayat yang ke-52 hingga ayat yang ke-54. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Tar ya memimpin bacaan kita pada hari ini, dan moga-moga kita diberikan ajar iaitu pahala, dan yang mendengar Ustaz ya dengan penuh tekun kita diberikan rahmat kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rahmat inilah yang amat berharga dalam kehidupan kita. Tanpa kasih sayang ya bagi seorang ibu Ustaz ya, kalau tak berkasih sayang ibu, kalau kamu belajar mak bagi makan ya, mak masak, kalau tidak basuh baju sendiri. Kan. Tetapi kalau dengan kasih sayang, belajar ke tak belajar, anak tu bangun lambat ke tidak ke, mak yang berkasih sayang tetap juga mampu ataupun terus memaafkan. Dan ini yang kita belajar lebih daripada itu pada Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat 52. Summa afauna ankum min ba'di dzalik, iaitu kemudian kami memaafkan atas dosa kamu min ba'di dzalik, selepas peristiwa itu. Peristiwa apa? Peristiwa pada ayat 51 yang kita sudah dalami sebelum ini, iaitu mereka ketika ditinggalkan oleh cikgu mereka Ustaz ya, 40 hari itu mereka buat kerja ataupun buat perangai ya, iaitu menyembah kepada berhala ataupun lembu daripada emas pada waktu itu. Jadi apabila mereka sudah buat kesyirikan sebagai dosa besar ini, maka Allah menyatakan thumma. Perkataan thumma ini maksudnya Allah memberi sela masa Ustaz ya. Sela masa. Mereka ni bukannya lepas buat dosa tu terus bertaubat. Mereka ni kata kita ni kena buat itu buat ini lama ya, 40 hari. Tetapi selepas 40 hari itu mereka merasakan sebagai satu kesilapan, mereka sedar perkara tersebut, mereka bertaubat, dan Allah menyatakan apa? Afauna. Afauna ini kami memaafkan selepas beberapa masa ya. Dan Allah memaafkan ini la'allakum tashkurun. Allah nyatakan di sini agar kamu itu bersyukur. Mengapa pula digunakan perkataan tashkurun itu? Kerana bila Allah mengampunkan mereka, ini adalah peluang Ustaz ya. Allah tidak mengazab terus kepada Bani Israel. Kalau tidak, mereka ni mungkinlah zaman dahulu ni kalau buat dosa je buk kena ya, buat terus kena. Tetapi kerana Allah yang penuh kasih sayang, sanggup ataupun sudi untuk memaafkan mereka, beri masa kepada mereka untuk bertaubat, dan Allah ampunkan mereka. Agar apa? Agar mereka menghargai kepada peluang yang Allah berikan. La'allakum tashkurun itu bersyukur dengan peluang yang ada, bersyukur dengan nabi yang diutus, bersyukur dengan Allah tidak mengazab, bersyukur agar kembali berbuat kebaikan. Itu poinnya Ustaz ya. Jadi dalam hidup kita sebenarnya bila kita ada buat dosa, kemudian kita macam lambat bertaubat, tapi Allah masih lagi tak azab kita Ustaz ya. Kalau Allah azab kita, sembahyang subuh pagi tadi je lewat ke, ataupun kita mengumpat kawan semalam ke,
terus dia hari ini boleh je pecah mata ke? Boleh Allah nak buat begitu. Tetapi Allah beri kemaafan pada Bani Israel, Allah beri kemaafan kepada kita la'allakum tashkurun, agar kita ini bersyukur. Jangan kufur Ustaz ya. Lawan pada syukur ni kufur. Maksudnya alah ini sebenarnya tak ada apa-apa. Allah memang okey, saya okey. Tak. Sebenarnya Allah memberi kita peluang. Kalau Allah tak beri kita peluang, memanglah Bani Israel pun tak ada, orang Yahudi pun tak ada, orang Islam di Malaysia pun tak ada Ustaz. Ya, dosa je pum terus Allah mengazab kepada sesuatu kaum. Dan Allah tidak mengazab pada satu kaum ini hatta sehingga apabila didatangkan utusan ataupun cikgu. Itu yang Allah nyatakan pada ayat yang ke-53. Sama-sama kita baca ayat ini dipimpin Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Silakan. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Subhanallah, maha kasih ayat, maha kasih Allah, maha sayangnya Allah pada kita. Subhanallah. Bahkan Ustaz Fazrul, lebih nikmat yang Allah Taala beri. Walaupun jauh, makin banyak nikmat. Betul. Tapi barang diingatlah. Maksudnya banyaknya pertambahan nikmat itu untuk menjauhkan lagi sebenarnya. Nauzubillah min zalik kan. Baik, jadi ayat yang ke-53. Ayat 53 jom kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim ayat yang ke-53 adalah satu jawapan bagaimana kita ingin mengisi peluang yang Allah beri ketika kita mungkin ada buat silap. Bani Israel berbuat kesilapan dan diampunkan. Allah beri peluang itu untuk disyukuri. Dalam bersyukur, peluang yang ada itu perlu diisi dengan satu aktiviti. Aktivitinya apa? Kita berehat sebentar, kita kembali semula dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, kita kembali dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada ayat 52 hingga ayat yang ke-54 daripada surah Al-Baqarah. Dan Alhamdulillah sebentar tadi kita sudah pun melihat ayat yang ke-52 Ustaz ya. Bagaimana Allah mengampunkan, memaafkan mereka atas dosa syirik yang dibuat. Allah beri peluang. Allah tidak mengazab kepada Bani Israel la'allakum tashkurun, agar mereka bersyukur. Allah beri peluang dan sepatutnya disyukuri. Ya, kalau tidak ia jadi macam Firaun Ustaz ya. Firaun itu bila dia buat masalah, akhirnya diazab dan akhirnya hancur. Dan Bani Israel diberi peluang iaitu apabila diberikan satu hadiah daripada Allah pada ayat 53, iaitu wa id ataina musal kitaba wal furqan, iaitu apabila kami, dan ingatlah ketika kami mendatangkan kepada Nabi Musa al-kitab wal furqan,
agar mereka mendapat hidayah. Jadi inilah sebenarnya cara mengisi peluang Ustaz ya. Bila Allah memberi peluang, kita ada buat dosa, kesilapan, dan bila Allah tidak mengazab kita, Allah beri kita umur panjang, Allah bagi kita peluang untuk hidup lagi. Bagaimanakah kita mensyukuri peluang yang Allah beri itu? Perlulah menghargai kepada Al-Kitab wal-Furqan. Bani Israel diberikan melalui Nabi Musa dan kita diberikan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah Quran yang kita dalami dalam My Quran Time ini. Sebenarnya bagi ibu-ibu, ayah-ayah, kepada anak-anak kita perlu kita ingatkan, isilah kehidupan dengan Al-Kitab wal-Furqan ini, kerana itu adalah cara untuk kita bersyukur kepada peluang yang ada. Kalau kita kata bahawa saya dah diampunkan, saya bersyukur, kemudian tak baca kitab Ustaz ya kepada Al-Quran ini, kalau zaman mereka ini adalah At-Taurat, itu maksudnya ialah mungkin dah silap, mak dah maafkan, lepas tu mak cakap apa? Dia tak pi ya. Kan? Maksudnya sombong kepada perkataan yang mak sampaikan ataupun ayah sampaikan selepas ayah ataupun mak sudah pun memaafkan selepas pukul kawan dekat sekolah Ustaz. Dah buat silap, mak dah maafkan, lepas tu belajarlah apa cara untuk mengikut peraturan. Dan peraturan yang Allah bekalkan ini dalam pada Nabi Musa dan Bani Israel adalah Al-Kitab, merujuk kepada Taurat, dan diistilahkan di sini Wal-Furqan. Wal-Furqan itu apa? Wal-Furqan itu kembali balik kepada Al-Kitab ini, tetapi sifat Taurat ini satu kitab, sesuatu yang tertulis sebagai peraturan, dan Al-Furqan ini dalam Taurat ini bukan sekadar peraturan, tetapi ia membezakan yang hak dan yang batil. Ya, membezakan yang hak dan batil, sehingga kan nampak jelas bahawa syirik salah, yang betulnya ketaatan pada Allah, ketauhidan pada Allah, menghargai ibu ayah betul, mencerca, mengherdik ibu ayah salah. Jadi jelas perkara tersebut, dan inilah sifat At-Taurat. Dan juga kalau kita melihat kepada Al-Quran, Al-Kitab, ianya adalah sumber peraturan, sesuatu yang tertulis, dan juga ia adalah pembeza di antara hak dan yang batil, sehingga kita nampak dan jelas bagaimana untuk beramal. Tetapi bila ada Al-Kitab wal Furqan ini, Allah nyatakan di hujung ayat 53 itu la'allakum tahtadun, ya, agar kamu mendapat petunjuk. Itu terjemahan Ustaz ya. Tetapi bila kita tengok tahdun dengan tahtadun, dua perkara berbeza. Tahtadun ini ada ta di situ, itu maksudnya apa? Kamu mendapat petunjuk selepas kamu berusaha mendapat petunjuk. Ya, dia bukan tiba-tiba je satu orang ni dia hidup dan kemudian terus dapat petunjuk. Bukan begitu Ustaz ya. Orang ini kena mencari petunjuk baru hidayah sampai. Poinnya apa? Pelajaran daripada ayat yang ke-53, Al-Kitab ataupun Al-Furqan, Al-Quran ini dia bukannya datang bergolek Ustaz ya. Tiba-tiba je 30 juzuk tu terus masuk dalam hati, dapat hidayah dan terus bertaubat. Ia perlu diusahakan. Tahtadun itu, ta itu maksudnya ia perlu diusahakan hidayah, baru Allah akan memberi hidayah kepada orang yang berusaha. Jadi kita mengucapkan tahniah lah Ustaz kan. Kita bersyukur pada puan-puan tuan-tuan yang berada di studio kan, daripada jauh dekat datang, dan juga yang berada di depan kaca TV ataupun di Facebook, di YouTube. Setiap hari nak cari, saya nak cari Quran Time untuk saya mendapat hidayah. Itu sebenarnya menepati insya-Allah perkataan tahtadun. Ya, kalau katakan kita tak cari, maka Al-Kitab wal Furqan ini memang ada. Ya, Bani Israel memang ada, tetapi mereka mungkin tak dapat kalau mereka tidak cari secara serius di dalam kehidupan. Jadi ayat 53 kita ulang sekali lagi untuk kita pastikan kita faham bahawa Quran ya ataupun Al-Kitab wal Furqan pada zaman kita ini Al-Quran ya, pada zaman mereka itu Taurat, kalau tidak diusahakan, ianya tidak akan datang bergolek, ia tersembunyi, terakam dalam perkataan tahtadun ayat 53. Sama Ustaz Tar. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang kasihi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-53 pastinya kita nak sebelum bacaan kita tengok sikit selekor tajam barangkali Safas. Ayat 53 pertama, jaga pada wa'id, jangan ada lerikkan. Wa'idha tu ada tak nak. Wa'idha tak nak. Dia tarik itu kan. Wa'idh satu. Wa'idh cuba. Bagus, subhanallah, satu. Kemudian pada kalimah sama juga musal kitab tu. Dia berlaku kadang Safasa. Musal kitab. Allahu akbar, dia tekan satu. Musal kitab. Cuba. Musal
Bagus. Dan yang terakhir kalimah yang barangkali dalam ayat ini antara kalimah fokus kita Safasa, tahtadun. Tahtadun. Huruf ha pangkal halkum kita. Tah. Jangan tolak pergi tengah. Tahtadun. Geleng kepala lagi. Tahtadun. Ha pangkal. Tahtadun. Cuba. Baik. Mari kita baca ayat yang ke-53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim ayat yang ke-53. Dan ingatlah ketika kami menurunkan kitab dan Furqan kepada Musa agar kamu mendapat petunjuk. Ini adalah satu penerangan, penekanan kepada kita agar petunjuk ini perlu dicari. Sebagaimana kita sudah pun maklum pada ayat yang ke-38 berkaitan dengan Nabi Adam dihantar ke bumi Ustaz ya. Nabi Adam, Hawa dan Iblis, ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum, ya, apabila datang daripadaku hidayah, maka kita kena pastikan ya'tiyannakum itu adalah hidayah yang datang yang original daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ianya perlu dicari Ustaz. Ya, perlu dicari. Dia bukannya bergolek begitu sahaja. Ia ya'tiyannakum itu datang dengan bersungguh-sungguh, dan kalau kita datang dengan bersungguh-sungguh, ya, Quran datang ini dengan betul-betul daripada Allah, kita pun datang dengan bersungguh-sungguh, ia akan bertemu. Tetapi kalau kita duduk nyenggeng Ustaz kan, duduk relax, dia tengok TV, tengok FIFA contohnya kan, lepas tu kita harapkan dapat hidayah, itu memang kita boleh fikirlah tu. Lu fikir sendiri kan, okey, perkara ini. Jadi dalam ayat 53 ini dia menceritakan betapa walaupun Nabi Adam dihantar ke bumi, kita ini Bani Adam yang lahir di bumi ini, kita perlu usahakan anak kita walaupun ayahnya pentadabbur ke, ayahnya ustaz ke, tetapi si anak tetap juga perlu mencari hidayah tersebut. Perlu diusahakan, ya, kerana kalau ianya tidak dicari, kita harapkan ianya install, dapat terus masuk ke dalam hati. Kerana saya lahir Islam, Bani Israel ini kerana berada dalam kumpulan Bani Israel dan kami terus akan berjaya, itu adalah satu pendapat yang tidak benar. Jadi ini pelajaran daripada ayat yang ke-53, bagaimana mengisi peluang Allah ampunkan kita. Pasal mengampunkan ini, misalnya kalau Allah azab, sebenarnya asas kepada Bani Israel ini, mereka ini awalnya mulia. Ya, kalau kita tengok sejarah, awalnya Bani Israel ini, Nabi Yaqub, anaknya Nabi Yusuf, kan dia masuk telaga pergi ke Mesir daripada bumi Syam. Jadi datang ke sana dan kemudian naik jadi pemimpin, kan mulia. Bani Israel pada waktu itu amat mulia. Tetapi selepas 400 tahun itu, Bani Israel yang bersama dengan Nabi Musa ini pun jatuh ke bawah. Ya, mengapa jatuh ke bawah? Kerana pada peringkat Nabi Yusuf itu, Nabi Yusuf adalah wakil Bani Israel, ya, orang Yahudi yang beriman pada Allah. Beriman pada Allah, betul-betul memperjuangkannya, integriti dalam menguruskan masyarakat Mesir naik. Kerana apa? Kerana ada barakah di situ Ustaz, ya. Barakah daripada Allah SWT. Tapi biasalah kadang-kadang bila dah kaya, dah pangkat tinggi, dia mula dah hilang pertimbangan. Ya. Perangai-perangai pun mula nak dengki sana, dengki sini, nak kutuk sana, saya buat projek ini, dia buat projek sana, dia. Akhirnya apa? Akhlak-akhlak yang buruk itu dengan bukan asas keimanan, sudah pastinya, itulah yang menjatuhkan Bani Israel dan akhirnya mereka adalah kumpulan yang tertindas. Ya, pelajaran untuk kita Ustaz, ya. Kalau kita berada di bumi Malaysia ini ataupun di negara mana-mana pun, kalau perangai kita tu tak memang bergaduh di mana-mana, ya, akhirnya apa? Satu hari nanti kita khawatir bahawa kita tertindas, dan yang menindasnya adalah akhlak kita sendiri. Yang itulah yang diutuskan Nabi Musa untuk menaikkan balik keimanan dan akhlak mereka. Dan kita nampak tadi, baru tinggal 40 hari dah buat perangai. Ya, itu menandakan akhlak buruk tersebut yang kita harapkan apabila kita belajar Al-Quran, kita tahu cikgu kita datang dan pergi, tetapi yang tidak pergi ialah Allah, Quran yang tetap bersemadi di dalam diri kita. Terus mencari hidayah, la'allakum tahtadun. Kita berehat sebentar,
dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. منهما جئنا وارزقنا تلاوته. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Hidayah kerlipan cipta cintaku, harum rembulan mawar, dingin di haki cinta kesorangan. Aku masih menghitung diri, kesiangan yang panjang ingin mengisi hati. Padamu kasih, satukan aku dengan rahmatmu, dengan kalimah malam siangku, berliku-liku duri dugaan, siratan cinta ilahi. La'allakum tahtadun. Perjuangan kita selagi nyawa dikandung badan, bunyi Terengganu sikit, nyawa dikandung badan, Padang. nyawa dikandung badan. Itulah perjalanan dan perjuangan kita mencari Hidayah. dan mencari hidayah. Betul, Bukan tunggu seru. Takut mati dulu. Subhanallah. Jadi tuan-tuan dan puan, itu sedikitlah nasyid hidayah ataupun kelipat cinta. Hidayah yang kita mohon daripada Allah SWT. Versi Ustaz Talah. Dapatkan yang original daripada abang-abang Rabbani. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, kita nak terus bersama dengan Al-Quran, kita nak faham, kita nak baca pun sedap, bagus, baca betul, dan kita nak menelusuri ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala lebih bersemangat. Dan insya-Allah jom kita nak singgah sekejap ke ruangan tajwid kita insya-Allah. Hari ini kita nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, kesalahan ataupun kalimah-kalimah yang kita nak lihat, iaitu antaranya menyempurnakan hukum idgham, menyempurnakan hukum idgham mithlain pada kalimah ankum min, dalam ayat yang ke-52, ataupun kita panggil idgham syafawi kan, pada kalimah ankum min, iaitu mim mati bertemu dengan mim. Kalau nun mati bertemu dengan mim, idgham ma'al gunnah. Mim mati bertemu dengan mim, yang ni ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ, kan, عَنْكُمْ مِنْ, cuba 1, 2, 3, عَنْكُمْ مِنْ. Kalau ambil daripada awal tu, ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ, 1, 2, 3. Bagus, subhanallah. Kalau yang selepas dia tu angkum mim ba'di, lain pula, tu nun mati. Tu nun mati bertemu dengan ba, apa, iqla. Bagus, subhanallah. Sekali lagi, thumma afawna ankum min ba'di
ba'di dhalik. 1, 2, 3. Bagus. Hukum mim mati ialah apabila huruf mim sakinah atau mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah. Hukum ini terbahagi pada 3. Mim mati dibagi pada 3 kan. 1, ikhfa syafawi. Mim mati bertemu dengan ba. 1 huruf kan. Kemudian idgham mithlain. Ada kata idgham mithlain saghir ataupun ada kata idgham syafawi. Mim mati bertemu dengan mim. Yang selebihnya itu selain daripada itu mim mati bertemu selain daripada 2 huruf ini, nama dia izhar syafawi. Kat mana? Tu la'allakum tashkurun. Akhir ayat 52 tu. La'allakum tashkurun. Jadi kita tak boleh dengung kat situ. Kalau yang tadi idgham mithlain saghir tadi kita dengung 2 harakat. Sekali lagi. Ankum min 1, 2, 3. Bagus. Dengung berapa rakaat? Allah. 2 harakat. Jangan 2 rakaat. Tersalah ustaz. Ustaz Lalil kata. Lalu usik dia. 2 harakat. 2 rakaat. Baik. Kita nak melihat pula pada kalimah la'allakum. Kan? Dalam ayat yang ke-52 menjelaskan sebutan makhraj huruf lam. Dalam ayat 52 ni kalimah la'allakum, kalau kita perhatikan ayat 52 ada, ayat 53 pun ada la'allakum. Supaya lam tu dia tak bunyi tebal. Ada setengah baca dia bunyi tebal. Mim ba'di zalika la'allak. Oh, la'allak tebal. Dia tak tebal. Kan? La'allakum. Cuba sebut. La'allakum. La'alla. La'alli. La'allu. Alla. Illi. Ullu. Jangan gulung. Allah, illi, ullu. Jangan. Itu ada orang dia punya. Jangan. Kita jangan guna yang hayya ala solah. Banyak makan capati tu. Capati, subhanallah. Kan subhanallah. Jadi hati-hati pada menyebut kalimah la'allakum. Sekali lagi, la'allakum. Bagus. Dia mencabar sampai kadang-kadang bila ada huruf isti'la dengan dia. Kadang-kadang pada kalimah Allah contohnya, kalimah as-salah. Sebab kalau kita tak hati-hati, ada qiraat yang lain baca lain. Dia menebalkan lam tu kan. Hayya ala solah. Okay. Boleh macam tu Kita pergi Mesir dengar tu, balik sini tiru dekat balik Shah Alam. Hayya ala solah. Kan? Hayya al-falah ikut sekali. Hayya ala al-falah. Orang solah je. Dia falah pun ikut sekali. Jadi tak boleh sembrono lah maksudnya. Kena ada kita berjumpa sesi dengan guru. Sebelum kita pergi kepada hafalan, ayat yang kita nak hafal hari ni iaitu ayat yang ke-52, insya-Allah. Kita nak lihat sekejap apakah kalimah pilihan kita untuk episod kali ini. Silakan Al-Fadhil Safas. Sama-sama kita saksikan apakah pilihan perkataan kita pada hari ini untuk sama-sama kita ambil pelajaran. Ya. Pilihan kita pada hari ini thumma afauna ankum, iaitu perkataan yang perlu kita fokuskan tadi adalah afa, Ustaz ya. Afa iaitu memaafkan, mengampunkan, dan lebih daripada itu perkataan afa ni maksudnya sesuatu yang lebih, ya. Itu sebabnya orang yang boleh memaafkan, ya, kalau kita cakap tentang apakah infak itu adalah afu, ya, sesuatu yang lebih. Jadi orang yang boleh memaafkan ni pasal dia selalu ada lebih, Ustaz. Lebih kasih sayang, lebih rezeki, lebih kemaafan daripada Allah. Bila banyak sangat kasih sayang daripada Allah, mudah untuk memaafkan orang lain, dan itulah yang dibekalkan pada Bani Israel, dimaafkan, diberi peluang agar mereka bertaubat kepada Allah selepas mereka mengambil al-ajl, iaitu lembu betina tersebut. Jadi ini yang kita lihat dalam surah Maidah, surah Al-A'raf, surah At-Taubah, dan insya-Allah moga-moga kita mudah lagi menghafal kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Safas. Minta maaf mudah. Memaafkan tu belum tentu. Jadi kena banyak jemput kemaafan daripada Allah Subhanahu. Baik. Ayat 52, tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah sekalian, kita nak cuba untuk hafalan kita pada hari ini. Banyak kalimah yang telah kita kongsikan tadi, selalu kita jumpa afauna, baru je kita belajar tadi. Min selalu, zalik selalu, tashkurun bersyukur selalu juga, subhanallah. Jadi insya-Allah memudahkan hafalan kita. Kita cuba dulu sampai zalik. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma
عفونا عنكم من بعد ذلك. 1, 2, 3. Hati-hati afauna tu kadang-kadang sama dia ada juga setengah-setengah pembaca dia terlajak. Thumma afauna dua harakat saja kat situ, jangan panjang Thumma afauna ankum min ba'di dhalik. 1, 2, 3. Kan ada 6 kalimah kat situ, kita cuba kan. Cuba thumma, tengok saya. 1, 2, 3. Thumma afauna ankum min ba'di dhalik. Cuba sambung kalimah ni sebab saya thumma lepas dia. Sekali lagi. Thumma ankum. Ingat tu subhanallah. Ingat dia tengok dia. Tak apalah, tu ulang-ulang banyak tengok dulu, tak apa. Okey. La'allakum tashkurun. Cuba. La'allakum tashkurun. Dah ada 6 tadi, tambah lagi 2. So ada 8 kalimah. Sekali lagi kita cuba. Thumma afawna ankum min ba'di dhalik. 1, 2, 3. Cuba ni Thumma afawna ankum min ba'di. Dia teralik lah Ustaz. Teralik. Min ba'di la'allakum. Masya Allah. Min ba'di dhalika. Alhamdulillah. Itu antara latihan untuk hafal. Tapi bila baca nanti jangan patahan-patahan dia macam tu. Salah lah kan. Kalau berhenti kena wakaf kan. Kena matikan baris tu kan. Akhir tu. Jadi insyaAllah moga-moga dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita terus bersama dengan Al-Quran, kita hafal dan kita ulang-ulang banyak kali insya-Allah taala. Kita nak rehat seketika. Sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, kembali selepas ini dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak. Jumpa selepas ini. Waj'alhu lana hujjatain ya واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time. Hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada ayat yang ke-52, 53 dan 54 dan alhamdulillah kita sudah melihat kepada bagaimana Allah mengampunkan kepada kesilapan Bani Israel dan Allah menghantar
rasul yang bernama Nabi Musa dengan kitab sebagai panduan dan juga mengisi kepada peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimanakah Allah mengampunkan mereka? Adakah mereka diampunkan begitu sahaja ataupun ada tindakan yang mereka perlu buat untuk bertaubat sehingga Allah mengampunkan mereka? Inilah jawapan yang kita lihat pada ayat 54. Kita baca bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah sahabat Al-Quran dikasihi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sampai ke ayat yang ke-54, ada 3 baris. Kita cuba waqaf mana yang baik ataupun sampai nafas kita. Kalau kita tak sampai, contoh kata kalau mengikut Quran yang saya sedang baca sekarang ni, Quran Multazam ni, panduan waqaf dia adalah pada kalimah anfusakum, kan? Ya qaumi innakum zalamtum anfusakum. Kalau kita boleh sampai dekat situ, andai kata kita tak sampai, contoh sampai innakum saja, bolehlah mengikut nafas kita yang ada, dan kita berhenti dekat situ, ulang kembali bacaan untuk permulaan. Mari kita cuba insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-54. Sebagaimana kita maklum bahawa apabila diingatkan kepada Bani Israel Ustaz, pada ayat yang ke-40 dan ayat yang ke-47, ingatlah nikmat-nikmat. Ya, bila kita melihat balik perkataan id itu, satu, kita mengimbau kepada sejarah, tetapi lebih daripada itu adalah nikmat. Ya, nikmat pada ayat 49 ada id najainakum. Kemudian id faraqna bikumul bahr. Kemudian pada ayat yang ke-51 ada wa'idh wa'adna, ya, kami janjikan pada Nabi Musa itu 40 hari. Kemudian ada di kalangan mereka yang Bani Israel menyembah kepada al-ajal, iaitu lembu daripada emas tersebut. Maka pada ayat yang ke-45 ataupun 54 ini kita melihat kepada satu lagi nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Bani Israel, iaitu wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum, ya, iaitu salah satu nikmatnya ialah Nabi Musa sendiri Ustaz, yang datang bercakap kepada kaumnya, sesungguhnya kamu menzalimi diri kamu. Ya, padahal sebenarnya kita sudah pun nampak pada ayat 51 wa antum zalimun, itu Allah sudah nyatakan kepada Bani Israel, kamu yang zalim. Kamu zalim pasal dapat Nabi Musa tapi kamu masih lagi kena tinggal 40 hari dah buat perangai. Kamu zalim. Lebih kurang gitu kan. Dan Allah cakap pada orang Yahudi yang berada di Madinah. Maksudnya apa? Nenek moyang kamu pernah buat perkara begini, kena tinggal terus saja buat perangai. Kamu kena tinggal beberapa tahun ini daripada zaman Nabi Musa ini. Nabi Musa suruh ikut kepada, dalam Taurat suruh ikut pada Nabi Muhammad, kamu zalim, kamu tidak mahu ikut pada Al-Quran, kamu tidak mahu ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila mereka itu zalim, Allah beri peluang. Ya, Allah beri peluang, isikan dengan hidayah daripada Allah. Kena cari hidayah. Itulah mesej pada kita. Bila Nabi sudah meninggalkan kita, tapi kita masih lagi kena mencari hidayah, kerana itu cara bagaimana kita mengelak daripada azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimanakah kaedah yang dilakukan pada ayat yang ke 51? Allah kata kamu zalim, Ustaz, ya.
Tetapi kadang-kadang ada orang baca Quran, ya, orang baca Quran dia tak ada apa istilahnya, tak makan saman. Ya, jadi kena hantar seorang cikgu untuk mengatakan perkara yang sama berulang kali, ya. Dan itulah Nabi Musa pada zaman Bani Israel, sampaikan Allah menghantar Nabi Musa cakap kepada Nabi Musa, ya, ataupun cakap pada Bani Israel, ya qaumi innakum zalamtum anfusakum, ya, sesungguhnya kamu ini menzalimi diri kamu, dan apa yang kamu buat ini adalah menzalimi dan kesannya pada anfusakum, bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah tak terkesan pun dengan kamu mensyirikkan Allah, kamu yang akan terkesan. Orang yang buat syirik Ustaz, ya, sebenarnya yang stresnya dia. Dia akan stres. Kalau dalam hidup kita ni kan, dia stres tahun 2023 ni macam manalah rezeki saya kan, ekonomi merudum, siapalah nak bagi duit. Dia yang sendiri stres, padahal kan ada Allah yang memang dah menyiapkan rezeki, kita hanya perlu berusaha. Allah yang tentukan rezekinya turun macam mana, berapa banyak untuk kita. Jadi apabila mereka ini sudah buat satu dosa besar, maka apakah cara mereka bertaubat? Bittikhadhikumul ajj, kerana mereka menyembah kepada berhala. Fatubu, hendaklah engkau bertaubat, ila bari'ikum, kepada pencipta kamu. Ya, di dalam tradisi Yahudi mereka selalu guna perkataan bari'ikum ni pencipta Ustaz, ya. Kerana apa? Kerana mereka kaitkan Tuhan dengan pencipta. Jadi Allah guna perkataan bari'ikum, bertaubatlah kepada pencipta, pasal Tuhan cipta kot kan. Tuhan menyayangi kita, tapi tiba-tiba kita pula pergi sembah kepada bukan pencipta kita. Kita kerja ada bos Ustaz, ya. Kita kerja ada bos, tapi kita buat kerja ikut bos lain. Nah, minta gaji daripada bos ni. Nah, jadi macam tak betul kan. Kalau bos ini, kita buatlah kerja apa yang dia buat, bukannya pergi serve ataupun berkhidmat kepada bos yang lain, tapi minta pada bos yang satu lagi. Maka di sini Allah menyatakan Nabi Musa berkata sila bertaubat, dan cara bertaubat mereka adalah faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum. Bunuhlah diri kamu, ya, ataupun bunuhlah diri kamu ini, maksudnya ada di kalangan mereka ini yang menyembah kepada lembu dan ada yang tidak menyembah. Awal ni yang tak menyembah kepada lembu ini dia tak nak tegur, pasal dia tak nak gaduh lah. Alah, buat apa tegur-tegur kan, nanti bergaduh je, biar je lah, ya. Tapi bila disuruh bertaubat, mereka yang dah menyembah berhala ini diikat tangan kaki mereka, dan yang tak menyembah tadi itu diminta untuk membunuh mereka, ya. Nanti kita akan nampak ini macam ganasnya, ya, ganasnya. Tapi ini apabila melakukan syirik ini, inilah yang dinamakan murtad Ustaz. Dalam tradisi Islam kadang-kadang ada orang yang kata Islam ni kata murtad kena bunuh kan. Sebenarnya itu bukan peraturan baru. Ia adalah peraturan daripada zaman Nabi Musa, ya, daripada orang Yahudi yang seperti mana yang dinyatakan di sini. Ini adalah lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih baik pasal apa? Pasal Allah yang mengetahui Ustaz, ya, di mana orang yang buat syirik ini dia adalah barah dalam satu kawasan dan ia perlu diketepikan. Dan dalam hal ini sekitar 70,000 orang yang meninggal Ustaz, ya, ketika dalam peristiwa ini. Dan selepas itu bila dah berlaku, dah dibuat fataba alaikum, Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat mereka. Maksudnya yang tak menyembah ini diampunkan, yang sudah dibunuh ini, ya, mereka itu diampunkan Allah, dikira sebagai syahid kerana mereka bertaubat daripada kesilapan mereka. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah lah yang maha menerima taubat dan Allah yang menyayangi mereka. Mereka tetap disayangi. Nah, jangan pula kita kata kadang-kadang orang buat silap Ustaz, ya. Dia bertaubat, kita kata Allah benci kamu ni pasal dulu kamu teruk. Tak. Bila seseorang itu sudah bertaubat, Allah sayang seperti mana dia belum lagi membuat dosa sebelum ini. Ini mindset yang perlu kita ambil daripada ayat 54 ini. Jadi ini pelajaran yang besar bagi setengah orang Ustaz, ya. Dia salah guna pula ayat ini dalam agama Kristian. Kita ni berdosa, turun ke muka bumi. Jadi kita perlu bersihkan diri kita dengan minta Nabi Isa sebagai savior, crucified ataupun disalib, bagi menunjukkan taubat bagi seluruh umat manusia. Tak, ya. Di dalam tradisi kita tidak sampai begitu, ya, kecuali kalau katakan murtad dah diingatkan tapi dia tidak mahu kembali. Murtad ini maksudnya dia merosakkan masyarakat Ustaz, ya. Kalau dia keluar daripada agama tapi dia tak mengganggu orang, itu hukumnya berbeza. Jadi ini adalah satu ayat yang amat besar. Pentingnya apa? Bertaubat, dan taubat itu akan mengundang kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu yang pertama, sentiasa memohon keampunan selagi masih bernyawa, ambil mesej Al-Quran bagi menolak kebatilan, dan sentiasa melaksanakan cara taubat yang benar mengikut panduan Islam,
bukannya dengan panduan daripada agama lain. Kita berdoa di hujung ini bersama kepada Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Di saat yang penuh barakah lagi mulia ini ya Allah, di saat lidah kami menyebut mengulang-ulang bacaan Al-Quranul Karim, di saat hati kami dibaluti dengan kemanisan Al-Quran, telinga kami mendengar lantunan bacaan Al-Quran, maka ya Allah kami mohon kepadamu ya Allah agar diampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin dan muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengampunkan dosa kita, sentiasa kita bertaubat ya, tanpa perlu kita mengikut pada panduan agama lain. Kita terus direct kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang kita ingin bina bersama, dan moga-moga kita terus committed mencari hidayah, kerana itu adalah tanda kita ini menghargai hadiah daripada Allah. Dan kita selalu berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin, sebagaimana Nabi Adam mengakui kelemahan, kesilapan yang ada. Dan terus saya menyeru pada tuan-tuan untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform kita menghubungi nombor yang tertera. Sama ada tuan-tuan ingin menyumbang ataupun menyumbang idea ataupun jaringan bagaimana kita boleh mempelbagaikan, memajukan lagi penyampaian Al-Quran dan terus disebarkan ke seluruh alam ya, pelbagai pelosok dengan idea pelbagai, kerana kita yakin bahawa surah ataupun Al-Quran ini adalah satu kebenaran mutlak yang perlu diperjuangkan, dan kita perlu berbangga terus ianya dimartabatkan di mana jua. Kita bertemu lagi dalam siri akan datang dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insya-Allah. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين